மாட்டிக்கிட்டு எவ்வளோ வேகமாக இருக்குமா? Saya suruh tanggungjawab saya berbaju-baju dekat owner dia. Sama ya. Saya dari Ustaz, saya dari Konfesi Islam Malaysia. Kami membuat khidmat untuk subjek penyiaran Islam. Saya tadi saya perhati dua budak pelajar itu tidak dapat tulis sufi. Tapi awal ni dapat tulis sufi. Kami nak cadangan lagi. Boleh tak? Saya pakai SUP sebab itu peraturan kerajaan dan saya rasa itu tanggungjawab saya untuk pakai SUP. Okey, terima kasih. चले सर हाँ सबर या मतलब ऐसे पीपल हाँ ये कोई Bro, ya boleh tolong tak? Apa tolong? Boleh call tak? Untuk telefon saya sebab saya tak boleh bagi phone saya. Saya tak percaya kau. Kenapa? Ha? You muka macam pencuri dah. Okay, kita mau sebab kita buat video ini social experiment. Okay, dia ambil video. Boleh, boleh sekejap. Kita buat social experiment. So, apa perasaan kamu masa saya datangkan your handphone? Ha? Okay, thank you.
Okay. Okay. Video. Okay, si Frank. Frank. Okay. Terima kasih berhenti. Menunjukkan patriotisme dalam kepada negara ini. Okay. Terima kasih kepada nanti. Apa perasaan nanti semasa tengok pembunuhan masyarakat bawah? Memang sakit hati lah. Memang sakit hati. Okay. Terima kasih kepada nanti. Okey. Saya buat sosial eksperimen. Saya gunakan dia punya yang Malaysia punya bendera. Kenapa tak pakai dia sama? Saya ada editing. Didn't notice. Dia nanti lah. Okey, kita. Kita nak buat sosial eksperimen untuk yang buat masyarakat. Ya, kenapa abang rasa dengan tolong dengan kain? Orang memerlukan kita tolong kan. Nanti kita akan dapat balik balasan. Okey, terima kasih bang. Mari ya. Selamat sejahtera. Nama saya Danisal Anandanaki Parameswari. Saya pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah. Okey, hari ini saya nak cakap pasal perkumpulan kepada perokok. Apa itu perkumpulan kepada perokok? Maksudnya memberi saman atau denda kepada sesiapa yang merokok di kawasan larangan. Contoh tempat kawasan larangan adalah seperti gerai-gerai makanan, semua restoran yang berada di atas kapal atau kereta api, gerai bergerak dan sebagainya. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM telah mewartakan
tempat makanan di seluruh negara sebagai kawasan larangan merokok berkuat-kuasakan mulai 1 Januari 2019 di bawah Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPK-HT 2004. Bermula 1 Januari 2020, sesiapa yang merokok di kawasan larangan termasuk di semua kawasan tempat makanan akan dikenakan berkompon sebanyak ringgit Malaysia 250 hingga 350. Dan juga di bawah Peraturan 12 PPK-HT 2004, semua premis adalah memastikan tempat makanan mereka bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok, seperti tidak menyediakan bekas abu rokok. Selain itu, memastikan tanda larangan merokok yang mencukupi dan jelas untuk melihat. Selepas pihak kerajaan memperkenalkan kompaun kepada perokok, terdapat beberapa kebaikannya. Yang pertama, ramai yang takut untuk menghisap rokok di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, ramai yang usaha untuk memberhentikan menghisap rokok. Ramai menyokong penuh usaha kerajaan untuk menyekang tabiat merokok, memandangkan 20.3 bilion batang rokok diisap membabitkan lebih daripada 5 juta perokok yang berusia 15 tahun ke atas. Selain itu, kita seharusnya turut mengambil kira 20.3 bilion rokok yang dibuang yang menimbulkan masalah alam sekitar. Merokok juga membahayakan kesihatan seperti kanser paru-paru, stroke, serangan, sakit jantung dan sebagainya. Selain itu, perokok mempunyai kadar kematian yang hilang upaya yang lebih tinggi berbanding penduduk setempat yang tidak merokok. Kenyataan ini ternyata masih benar hingga kini. Akhir sekali, masyarakat perlu mematuhi peraturan daripada KKM untuk mengurangkan tabiat merokok. Jadi masyarakat bolehlah hidup dengan aman damai. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Ishwar Anak Lelaki Ramesh. Seperti yang semua orang diketahui, iaitu pandemik COVID-19, iaitu menyebabkan pelbagai keburukan kepada seluruh dunia, iaitu dari segi ekonomi, dari segi pelajaran dan nyawa manusia. Oleh itu, saintis-saintis di seluruh dunia sedang menciptakan vaksin untuk COVID-19. Hari ini, saya akan berterang bagaimana perkembangan membuat vaksin untuk COVID-19. Sebelum memberi vaksin kepada manusia, ia akan pertama menguji kepada haiwan, iaitu tikus makmal. Pertama, ia akan uji untuk melihat kesan sampingan kepada tikusnya, iaitu ringan atau membawa kepada maut. Seterusnya, ia akan mengambil sampel darah daripada tikus untuk uji selama beberapa hari atau mingguan, supaya untuk mengukur tahap antibodi pada tikusnya, khususnya untuk melihat antibodinya dapat memerangi virus atau tidak. Selepas itu, tikusnya akan memberi virus untuk mencegahkan penyakit. Kalau mempunyai tiada kesangan sampingan yang negatif, vaksinnya akan membawa kepada proses seterusnya, iaitu ujian klinikal. Dalam ujian klinikal mempunyai 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Dalam fasa 1 akan menguji kepada beberapa puluhan orang. Dalam ujiannya akan dapat tahu kesan sampingan kepada orangnya. Dan apabila memberi dos yang rendah, akan uji untuk tengok imun dalam badannya. Apabila memberi dos yang tinggi, akan menguji kesan sampingannya akan menjadi buruk atau rendah.
Sekiranya fasa 1 berjaya, akan seterusnya kepada fasa kedua. Fasa kedua akan uji kepada beberapa ratusan orang. Dalam tu menguji vaksinnya menghasilkan tindak balas imun yang mencukupi dalam badan manusia, yang mencukupi ke atau tidak. Sekiranya fasa kedua dah berjaya, akan pergi ke fasa ketiga, iaitu akan uji kepada beribuan orang. Dalam tu akan menguji individu-individu yang masing untuk memeriksa simptom dengan mereka boleh mencegah penyakit virusnya atau tidak. Dan fasa ketiga selalunya akan berproses dalam beberapa bulanan atau tahun. Apabila ketiga-tiga fasa telah berjaya, akhirnya akan mengeluarkan vaksinnya dan mengedarkan kepada masyarakat di seluruh dunia. Ternyata 151 masih uji kepada haiwan, dan 17 ni telah capai fasa 1, 13 telah capai ke fasa 2, 10 telah capai fasa ketiga, dan hanya satu je boleh mengeluarkan vaksinnya, iaitu di Russia. Dan dia telah melonggarkan fasa ketiga dan tidak mengetahui keselamatan manusia apabila memberi vaksinnya. Sekian, terima kasih. Okay, selamat sejahtera. Nama saya ialah Dharmaraj. Saya dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Okay, hari ini saya bincang ialah isu bekalan air di Selangor. Okay, gangguan bekalan air mentak tidak jadual di Lembaga Klang sejak selama bukanlah pertama kali berlakukan dan kejadian kali ini. Pastikan mengandung marah masyarakat kerana terpaksa berdepan masalah serupa berapa kali dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengurusan Air Selangor Sdn Berhad Air Selangor menjelaskan bahawa pencemaran sumber air mental di sungai Selangor kali ini menjelaskan pembangunan akaun air Selangor menambah 1,292 kawasan sekitar Lembaga Klang, iaitu wilayah Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gempok dan Kuala Lumpur. Air Selangor juga membentangkan memberitahu pencemaran air, sumber air mentak yang dikesan ada 2 jam pagi 19 Oktober. Menyebabkan hentian tugas operasi loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 rantau panjang. Mengulaskan masalah yang saya elok tidak mengunjungi ini pensyarat kanan faklik perhutanan dan alam sekitar. Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Muhammad Yusof Isra menjarangkan supaya keupayaan dan kebakaran agensi berkaitan pencemaran sumber air dipertingkatkan sejajar dengan berkembangan teknologi semasa. Seksi ini membuktikan memboleh Jambatan Alam Sekitar JAS membuat mengira kehilangan pendapatan dan kos. Tambahan dan ditanggungkan pihak yang terbaik masa-masa kejadian kecemaran dalam cadangan bindangan itu pengalas perlu membayar denda. Kos pembersihan untuk tuntun dari pihak yang jelas katanya bagaimanapun pengurusan bertubuhan Ikatan Komuniti selama Tan Sri Lee Lam Tek berkataan gangguan air terbaru itu sukar dicapai dan tidak dapat diterimakan kerana berlaku selepas laporan memelihara bekalan air di 686 kawasan akibat gangguan air sebelum ini. Gangguan bekalan air selama disebabkan oleh pencemaran bahu di Sungai Selangor. Secara kebetulan ini adalah sungai sama yang tercemar yang dijelaskan bekalan air. Nampaknya semua sehat dan rayuan yang dibuat selama ini tidak didendakan dan ia rupanya mencurah air ke atas daun keladi katanya. Boleh berkata gangguan bekalan air itu memburukkan lagi keadaan, lebih-lebih lagi ketiga rakyat sedang berdepan dengan ancaman jangkit COVID-19 yang meluar dengan cepat ini. Antara prosedur operasi, standard SOP
SOP semasa menular wabak ini ialah kita perlu menjaga kebersihan diri dengan kekebalan mencuci tangan, tetapi bagaimanakah seseorang hendak melakukan tanpa air. Ditambah pula dengan pelaksanaan perintah kawalan bergerakan bersyarat PKP, kita juga tidak boleh pergi ke rumah rakan-rakan untuk menumat mandi. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nabil Pillai. Hari ini saya akan bincangkan tentang topik faktor yang menyebabkan penyebaran COVID-19. Pengenalan. COVID-19 bermula pada tahun Disember 2019. COVID-19 ini bermula di Bandaraya Wuhan, iaitu China, dan telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, iaitu WHO, pada 11 Mac 2020. Ini adalah peta jumlah kes yang telah disahkan penyebaran COVID-19 pada 22 Oktober 2020. Virus ini menyebabkan penularan antara seseorang melalui titisan pernafasan daripada batuk dan bersin. Faktor yang menyebabkan penyebaran COVID-19 adalah masyarakat yang tidak mematuhi SOP, iaitu Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan oleh kementerian. Contoh-contoh SOP yang telah ditetapkan jika seseorang keluar dari rumah adalah sentiasa sanitiskan tangan, memakai pelitup muka, memeriksa suhu badan, dan yang paling penting adalah mengelakkan daripada 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Hans Ezekiel Analaki Andri dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Tajuk saya hari ini adalah faktor menyebabkan mangsa untuk membunuh diri. Apa itu bunuh diri? Bunuh diri adalah satu perbuatan yang mengecewakan apabila mereka tiada pilihan untuk menyelesaikan masalah mereka diri sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mangsa untuk membunuh diri. Faktor terutama adalah kemurungan. Kemurungan adalah penyakit mental, tetapi gejala-gejala agak sukar untuk mengenali atau menyedari. Seterusnya, faktor kedua adalah kewujudan sikap impulsif. Cara yang impulsif untuk melakukan sesuatu berdasar dorongan. Impulsivity tidak sememangnya buruk dan sentiasa ada di sisi yang baik. Malangnya, tingkah laku impulsif ini boleh menjadi berbahaya jika ditambah pemikiran negatif. Risiko menyebabkannya berfikir dengan cepat untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Faktor ketiga adalah lain-lain penyakit mental. Kajian psikologi mendapati bahawa adalah bunuh diri terdapat satu lebih diagnosis penyakit mental di 90% orang yang melakukan bunuh diri. Selain itu, faktor keempat adalah falsafah mengenai kematian. Ini adalah salah satu penyebab. Selain itu, faktor keempat yang didapati adalah falsafah mengenai kematian. Apabila orang yang amat sayang meninggal dunia, hati kita tidak boleh ditahan, dan untuk memulihkan kesakitan dalam hati itu, mereka memilih cara membunuh diri. Itu adalah salah satu punca utama dalam pembunuh diri ini. Kesimpulan,
saya menasihatkan kepada mangsa yang ingin membunuh diri, jangan membunuh diri. Membunuh diri adalah tidak ada mempunyai penyelesaian masalah yang betul. So anda boleh mengunjungi ke mana-mana kaunseling untuk mendapat kaunseling yang dapat mengenangkan hati kamu dan mengelakkan perbuatan seperti membunuh diri. Sekian, terima kasih.